Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana walana daiman ya arhamar rahimin. Malam ni kita baca beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, nombor 1, an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua bertanggungjawab terhadap orang yang dipimpin. Riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Yang keduanya ialah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu mir'atul mu'min wal mu'minu akhul mu'min. Artinya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, seseorang mukmin adalah cermin kepada seseorang mukmin yang lain, dan seseorang mukmin adalah saudara kepada seseorang mukmin yang lain. Riwayat daripada Abu Dawud dan juga Bukhari. Dan yang ketiga, hadis yang ketiga, an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Diriwayatkan daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, sesungguhnya seseorang mukmin kepada mukmin yang lain seperti satu binaan, sebahagiannya menyokong kepada sebahagian yang lain. Riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah 3 hadis yang saya akan baca pada malam ini. Saya akan sama-sama berbincang dengan hadirin dan hadirat sekalian malam ini. Iaitulah hadis yang pertama, iaitulah ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu adalah seorang pemimpin dan kamu bertanggungjawab terhadap orang-orang yang di bawah kepimpinan kamu. Dan hadis yang kedua, ketiga itu menjurus kepada perpaduan. Begitu. Jadi berdasarkan kepada hadis yang pertama tadi, maka manusia diciptakan oleh Allah ini adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah atas muka bumi. Khalifah ni apa? Niyabatun anillah fi tamfidhi awamirihi. Iaitulah ganti kepada Allah dalam menunaikan segala kehendak Allah. Allah Ta'ala wakil kepada manusia untuk melaksanakan perintahnya. Itu orang panggil khilafah. Maka sebab itu seseorang tu, semua orang ni adalah khalifah. Khalifah pada diri sendiri, khalifah untuk keluarga dia. Kalau dia telah berkeluarga, maka dia menjadi khalifah kepada keluarga dia, pemimpin kepada keluarga dia. Kalau dia ni adalah pemimpin kampung, maka dia khalifah kepada kepimpinan kampung dia. Kalau dia adalah kepimpinan daerah, maka dia adalah khalifah kepada kawasan dia. Dan kalau dia dipilih sebagai pemimpin negara ataupun pemimpin kerajaan, maka dia adalah khalifah Allah dalam mentadbir urusan ummah. Ini makna khalifah. Jadi sebab tu tujuan dia, khalifah ni adalah untuk menjadi, orang panggil
pengantara dalam menyelesaikan masalah ummah. Terutama sekali yang membabitkan masalah yang boleh menimbulkan khusumah. Khusumah ni perbalahan. Orang ni tak suka pada orang ni mendakwa orang ni, macam-macam berlaku atas dunia ni. Orang ni pula bunuh orang ni pula mencuri barang orang ni pula macam-macam lah berlaku. Orang ni menceroboh tanah orang ni dan sebagainya. Maka pemerintah adalah khalifah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bawah kepimpinan dia. Itulah yang dikatakan khalifah. Di antara benda yang paling besar sekali adalah untuk menyatukan ummah. Sebab tu dikatakan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita tengok dalam beberapa kitab, apa yang dimaksudkan dengan ahli sunnah wal jamaah, antaranya kitab yang berjudul Aqidatul Mu'min. Dalam kitab tu yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah, jamaah tu ialah mereka bersatu di bawah satu kepimpinan, yang mana kepimpinan tadi ada seorang ketua, maka diberi ketaatan kepada ketua itu dalam menyelesaikan masalah ummah yang berbangkit. Jadi itu nak ceritanya bahawa pentingnya menjaga perpaduan, dan di antara tujuan untuk ditegakkan khilafah ataupun ditegakkan, diwajibkan memilih pemimpin adalah untuk menjaga ukhuwah, menjaga penyatuan ummah. Sebab tu selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, selepas daripada peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada 12 hari bulan Rabiul Awal. 12 hari bulan Rabiul Awal, setelah usia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Berdasarkan kepada pandangan yang kuat, berdasarkan kepada pandangan yang masyhur, 63 tahun. Apabila Rasulullah SAW wafat pada waktu duha, pada 12 hari bulan Rabiul Awal, pada masa itu dah ada bibit-bibit perpecahan. Tengok, ada balah dah situ. Balah dah ada nak balah situ. Iaitulah mereka berselisih pandangan berhubung siapakah yang akan ganti Rasulullah SAW untuk memimpin negara. Maka macam-macam pandangan. Ada pandangan yang mengatakan minna amirun wa minkum amirun. Ini pandangan orang-orang daripada kalangan Ansar. Iaitulah kita ada dua puak, dia kata. Minna amirun, saya daripada puak Ansar, kami daripada puak Ansar ada ketua kami sendiri. Wa minkum amirun, dan daripada puak kamu wahai orang Muhajirin, orang yang asal Mekah yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, kamu ada ketua kamu sendiri. Kita ada ketua masing-masing. Kita, saya puak-puak kami, kemudian awak puak-puak kamu. Pilihlah pemimpin daripada puak-puak kamu sendiri, kita pilih pemimpin kita sendiri. Tengok pandangan pertama dah. Kita tengok nampak dah. Perkara yang pertama yang mudah berlaku perpecahan dalam masalah ummah ni adalah isu-isu yang berkait dengan politik, isu-isu yang berkait dengan kuasa, isu-isu yang berkait dengan pemilihan ketua. Tengok, mula-mula Rasulullah SAW wafat, tak ada benda lain. Hak balah mula-mula sekali, bukan balah lah, berselisih pandangan. Hak mula-mula sekali tak ada benda lain, iaitulah isu-isu kepimpinan ummah. Siapakah yang akan ganti Rasulullah SAW untuk meneruskan kepimpinan ummah pada masa itu? Orang Madinah, orang Ansar mengatakan macam tadilah pandangan yang pertama. Kita, awak. Kita tu maknanya dia orang Ansar lah. Demo, saya puak-puak kami ni, puak-puak kita ni, puak-puak kita. Puak Ansar pilih pemimpin dia sendiri. Puak-puak Muhajirin pilih pemimpin dia sendiri. Lalu Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar bila dengar ada dah bibit-bibit perselisihan macam tu, takut jadi balah, maka cepat-cepat dia bekerja ke tempat tu. Orang panggil Bani Sa'dah. Bani Sa'idah. Dia bekerja-kerja di situ bersama dengan Sayyidina Umar. Bekerja-kerja dengan Sayyidina Umar pergi situ. Takut berlaku perselisihan di kalangan ummah yang lebih parah lagi dalam isu-isu berkait dengan kepimpinan negara ataupun yang berkait dengan politik. Sebab ni penting. Sebab nak jaga ukhuwah, nak jaga penyatuan ummah itu sendiri. Lalu bila Sayyidina Abu Bakar dengar pandangan puak-puak Ansar itu, lalu Sayyidina Abu Bakar kata, tak boleh, kita kena ada seorang je pemimpin. Dan pemimpin itu mesti daripada Quraisy, kata Sayyidina Abu Bakar. Sebab berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu
min Quraisyin, pemimpin mestilah daripada kalangan orang Quraisy pada masa itu. Orang Quraisy yang kena jadi pemimpin. Jadi dalam dua kita ni, ada orang Ansar, orang Muhajirin, kita tak boleh nak pecah dua. Kita kena bersatu juga. Dan kita kena pilih juga pemimpin. Dan pemimpin tu mesti daripada puak yang ada pengaruh. Pengaruh yang kuat. Pengaruh kuat tu ialah puak Quraisy. Puak Quraisy. Itu pengaruh kuat. Sebabnya apa? Orang Quraisy ni dia ada pengaruh dia sendiri. Kalau orang Quraisy kata A lah orang lain. Seluruh negeri Arab, seluruh Jaziratul Arab ataupun sebenarnya tanah Arab atau kata A belaka lah. Kalaulah Quraisy kata B, dia kata B belaka. Bila masyarakat Quraisy masuk Islam, maka masuk Islam belaka hak lain, pokok lain. Termasuklah daripada kalangan orang-orang Taif, Bani Saqif dan sebagainya. Nak ceritanya pengaruh kuat yang ada pada Quraisy, sebab tu Rasulullah SAW mengatakan al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin mesti dipilih daripada orang Quraisy. Tengok macam mana orang Ansar kata. Bila Saidina Abu Bakar sebut hadis tu, orang Ansar tadi yang beri pandangan tadi beralah. Beralah macam mana tu? Kita patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandangan kami tadi tak betul dah. Pandangan yang betulnya ialah kita tak boleh pecah dua. Kita kena bersatu hati. Kita kena pilih pemimpin daripada orang Quraisy. Kita taat kepada Allah, taat kepada saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu sikap. Orang makna dia nak katanya orang Quraisy, orang Ansar, dia ada pandangan dia sendiri. Tapi bila dengar hadis Nabi, terus beralah, terus undur pandangan sendiri, pakai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun puak dia tak boleh jadi ketua pun tak apa, sebab ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taatnya, kuatnya iman. Nak jadi pengajaran kepada kita bahawa itulah contoh orang beriman. Ada bibit-bibit perpecahan, cepat-cepat mereka bersatu balik. Sebab apa? Itu kehendak Allah dan Rasulnya. Cepat-cepat balik kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Saidina Abu Bakar pun kata, kita ada dua orang calon. Ni dua orang calon ni. Ini orang pertama calon, iaitulah Saidina Umar. Ini Umar. Pilihlah, nak pilih Umar, ni satu calonnya, Saidina Umar. Orang kedua yang saya calonkan daripada Quraisy, kata Saidina Abu Bakar, saya calonkan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini dua orang ni. Kok berepek dengan saya ni. Pilihlah di antara dua orang ni, inilah calon yang terbaik untuk jadi ganti kepada Rasulullah SAW dalam memimpin negara. Lalu Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, bila dia dengar Saidina Abu Bakar mencalonkan dia dengan Saidina Ubaidah Al-Jarrah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, terus dia ambil tangan Saidina Abu Bakar. Dia ambil tangan Saidina Abu Bakar, terus dia bai'ah. Takkanlah kita nak lari, takkanlah kita nak membelakangkan Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar ni radiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi umuriddin. Afala narda fi umuri dunyana. Saidina Abu Bakar ni orang yang dipercayai oleh Rasulullah SAW untuk memimpin agama. Iaitulah ketika Rasulullah SAW sakit, Rasulullah SAW telah minta Saidina Abu Bakar jadi tok imam sembahyang. Rasulullah SAW telah lantik dah Saidina Abu Bakar jadi tok imam sembahyang, ketua kepada urusan agama. Afala narda fi umuri dunyana. Takkanlah kita tak reda pula dalam nak lantik Saidina Abu Bakar menguruskan urusan dunia. Kalau Rasulullah dah beri isyarat dah, urusan agama, kepimpinan diberi pada Abu Bakar. Takkanlah kita nak cari orang lain pula nak memimpin urusan agama kita. Lalu cepat-cepat dia ambil tangan Saidina Abu Bakar, lalu terus bai'ah Saidina Abu Bakar, melantik, menyatakan kesetiaan, taat setia dia pada Saidina Abu Bakar. Lalu hak lain pun ikut sekali. Maka terlantiklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah yang pertama dalam Islam. Tengok, nak lari daripada perpecahan, tengok mudah je. Orang beriman ni mudah dia nak bersatu. Apabila ada masalah perselisihan, cepat-cepat mereka kembali kepada Quran, cepat-cepat mereka kembali pada hadis, cepat-cepat mereka tengok sejarah yang berlaku pada seseorang itu, cukup syarat dan sebagainya, maka selesai masalah. Maka terlantiklah Saidina Abu Bakar menjadi khalifah orang Islam. Maka bersatu hatilah dan hilanglah asbab kepada perpecahan ummah selepas daripada itu. Tengoklah, kita tengok dah macam mana sifat yang ada
pada sahabat-sahabat, mendulukan Al-Quran, mendulukan hadis Nabi Muhammad SAW daripada diri sendiri. Tak? Makna dia kita tengok situ, masing-masing nak undur diri, masing-masing berebut tak ambuh, bukan berebut no. Tak, kita kata dah. Tu tengok politik sahabat-sahabat Nabi, masing-masing berebut tak ambuh jadi pemimpin. Tapi kita tengok dah, kita tengok yang selepas daripada tu, kita tengok masing-masing berebut untuk jadi pemimpin dah. Dan zaman Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Abu Ubaidah tadi, masing-masing berebut tak ambuh, sehingga tolak menolak antara satu sama lain. Abu Bakar calonkan Umar, Umar pula derah-derah ambil Saidina Abu Bakar tangan. Itulah orang panggil sifat orang yang beriman kepada Allah, orang yang sedar tanggungjawab, dan orang yang beriman dengan hari akhirat. Betapa besarnya, betapa beratnya tanggungjawab menjadi pemimpin yang akan dipersoalkan pada hari kiamat. Banyak faedah kita boleh belajar daripada peristiwa-peristiwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengok pula macam mana nak jaga perpaduan selepas daripada kewafatan ataupun kematian Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar ni saudara-saudara, dia memerintah selama 2 tahun. Dalam masa 2 tahun tu pernah dia kata apa? Aqilni, dia kata pada sahabat. Wahai sahabat-sahabat sekian, aqilni, aku nak letak jawatan, bebaskan aku daripada jawatan. Aku tak boleh pegang jawatan khalifah ni. Aqilni, aku nak bebas daripada jawatan ni. Berat sangat soalannya pada hari kiamat. Aku selamat kedok ni di hari akhirat bila aku pegang jawatan ni. Diminta sahabat-sahabat lepaskan dia daripada jawatan khalifah. Tapi sahabat-sahabat tak bagi. Itu perangai yang ada pada Saidina Abu Bakar. Kepimpinan Islam. Dia ambil dengan penuh tanggungjawab. Dia ambil dengan penuh amanah. Dia penuh orang panggil untuk menjaga kelangsungan ummah itu sendiri. Pada 2 tahun, maka Saidina Abu Bakar As-Siddiq pun meninggal dunia. Saidina Abu Bakar ni dia meninggal dunia setelah dia demam selama, ada riwayat kata sampai 17 hari. Ada kata pucanya ialah kerana dia mandi waktu malam. Mandi waktu malam ni bahaya punya dah. Jadi dia jadi nyakit, jadi demam. Jadi demam. Dalam demam tu, orang demam ni, kalau orang sakit ni, pergi hospital lah kita kata dah. Kalau kita kata tak kira lah siapa, apa jawatan dia pun, ketua negara ke, ketua ketua negeri ke, seorang suami ke, seorang isteri ke, orang biasa ke, tok ngulu ke, siapa-siapa je. Orang sakit ni bila sakit pergi hospital, dia fikir diri dia tak fikir dah orang lain. Macam mana esok ni, sihat ke tak? Berkali-kali tanya doktor, guana sakit saya, darahnya guana, perjalanan jatuhnya guana. Saidina Abu Bakar ni dalam keadaan sakit tu, sibuk apa dia sibuk? Apa yang dia fikir? Siapa yang akan ganti dia jadi khalifah? Sebab dia takut perpecahan ummah. Dia takut ummah berpecah. Masa dulu dah mula-mula nak lantik khalifah tu dah mula dah bibit-bibit perpecahan. Tapi diselamatkan. Sebab apa? Sahabat-sahabat ni kuat iman dia. Letakkan akhirat lebih daripada dunia. Berundur masing-masing daripada jawatan. Tak? Maka selesailah masalah episod yang pertama. Sekarang ni dia sakit. Macam mana ni? Masalah ummah ni. Aku nak pergi dah daripada dunia ni. Aku bimbang takut berlaku perpecahan. Dia mengadu kepada sahabat-sahabat Nabi. Dia sakit. Kalau orang kira sakit, awak tak fikir dah orang lain. Fikir awak sendiri lah. Tak kata tak. Dah. Demi perpaduan ummah, demi kelangsungan ketuanan Islam, demi kepimpinan Islam, maka Saidina Abu Bakar sibuk juga dalam sakit-sakit. Dia katakan dia cakap sekejap, pesang. Lepas pada tu pesang, jaga sekejap, pesang pula. Allah. Teruk tu. Orang kata sakit berat lah. Tak? Dalam keadaan pesang, jaga, dia boleh cakap lagi tentang kepimpinan negara. Akhirnya sahabat-sahabat serah ke dia. Orang ni kata, orang ni calon yang terbaik. Orang ni pula kata, orang ni calon terbaik. Macam-macam calon. Tak? Lalu sahabat kata, beginilah, serah pada Saidina Abu Bakar lah nak pilih. Lalu Saidina Abu Bakar pun pilih. Dia panggil Saidina Uthman. Dia suruh tulis. Tulis aku kata ni. Dia tulis. Dia kata, inni walaitu, aku telah melantik. Tak sebut lagi lantik siapa, pesam tak kali. Berat je sakit tu tau. Aku nanti, Saidina Uthman tulis lah, aku lantik inni walaitu. Maka lepas pada tu pesam pun lok kali lagi. Tak nak sebut siapa calon. Pesam pun lok kali lagi. Allah, masa sakit berat. Tapi yang dia fikirlah masalah ummah. Dia tak fikir dah masalah diri, masalah ummah.
masalah ketuaan ummah, masalah kepimpinan ummah, masalah negara, masalah kepimpinan, masalah pakat tu. Sebab tu daripada situ kita kena faham, kita kena ada kesedaran bab-bab yang berkait dengan urusan politik dan pemerintahan. Kena ambil tahu benda-benda gitu. Sebabnya ini adalah benda yang sangat penting demi untuk menjaga ketuanan kita, menjaga pelaksanaan syariat, menjaga perpaduan ummah. Tengok, Saidina Abu Bakar nak sebut calon hak dia sendiri setuju tu. Nak sebut tu pesan dulu, lepas tu jaga pula. Jaga, dia tanya Saidina Osman. Pada masa aku pesan tadi, aku nak sebut lagi nama. Mu sebut tak? Mu ada tulis tak siapa? Saidina Osman pun kata saya tulis dah. Saya tulis dah. Siapa yang mu tulis? Dia kata saya tulis Umar. Dia kata jazakallahu khairan. Sebaik-baiklah balasan Tuhan bagi kepada mu wahai Osman. Mu tulis Umar. Memang aku nak Umar. Maknanya Saidina Osman pun tengok Umar juga yang lain. Tukar juru tulis dia. Maka orang tanya Saidina Abu Bakar, sebab apalah dalam keadaan sakit-sakit, dalam keadaan azab macam tu, masih lagi fikir masalah pengganti. Antara jawapan yang dia berilah, aku latih inilah kerana khasyata tafarruqil ummah, kerana aku bimbang perpecahan ummah. Bila berlaku perpecahan ummah, hilang ketuanan Islam, hilang dah kesiadah Islam, hilang ketuanan Islam. Bila hilang ketuanan Islam, orang kafir ambil alih. Bila orang kafir ambil alih, mana agama? Tak ada agama dah. Jangan harap pada orang kafir nak buat Islam. Jangan. Gitu. Itulah saya nak sebutkan macam mana sikap yang ada pada Saidina Uthman, Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu terlantiklah Saidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Saidina Umar pun memerintah selama 10 tahun. Dan pemerintahan dia cukup adil, hebat. Dia memantau malam-malam tu keluar, tengok macam mana keadaan rakyat. Hak miskinnya dia bantu. Hak nak beranak pun dia bantu lagi. Hak nak beranak lela tu, dia bantu lagi. Dia panggil isteri dia, Ummul Kalsum. Saidina Umar ni ramai isteri. Antaranya nama Ummul Kalsum. Ummul Kalsum ni cucu kepada Rasulullah SAW. Anak kepada Fatimah. Anak Saidina Ali. Jadi rupa-rupanya Saidina Umar ni juga menantu pada Saidina Ali. Walaupun dia lebih tua daripada Saidina Ali. Dia tua lagi pada Saidina Ali, tapi dia menantu Saidina Ali. Dia kahwin dengan anak Saidina Ali. Anak pada Fatimah, cucu Rasulullah SAW, nama dia Ummul Kulsum. Orang nak beranak lela pun dia, orang malam-malam tak ada orang nak beranak. Dia panggil isteri dia jadi tok bidang. Pandai dah orang zaman dulu. Tok bidang terkejung. Tak kata pandai apa. Panggil isteri dia terpaksa suruh. Orang tak tahu. Hak yang nak beranak suami pun tak tahu. Tu Saidina Umar. Tak tahu. Bila dah Ummul Kulsum tadi uruskan orang panggil bersalinan tu, perempuan tu bersalin, lalu dia beritahu kepada Saidina Umar, kepada suami dia. Ti suami pada hak yang beranak tak tahu tu. Dia tak kenal Saidina Umar. Dia kata apa? Abshir sahibaka ya Amiral Mukminin. Berilah berita gembira kepada kawanmu tu. Kawanmu tu suami kepada hak nak beranak tu. Ya Amiral Mukminin, dengan kelahiran anak lelaki wahai Amirul Mukminin. Bila sebut Amirul Mukminin, kejut lelaki tu. Amirul Mukminin belah aku. Ketua negara duduk sebelah aku. Bini dia jadi tok bidang. Masya-Allah. Itulah kecanaan. Siapa pekat tu, khidmat yang diberikan oleh Saidina Umar kepada rakyat. Kepada rakyat. Tanggungjawab. Dia tahu kalau orang tu beranak tak ada tok bidang, dia pun kena tanya kau. Bapa tak siap hospital? Mana hospitalnya? Mana tok bidangnya? Kena siap tok bidang tu. Pakar-pakar perbidanan dia panggil. Betul ke tak tahu bunyi perbidanan ni? Kena ada tanggungjawab dia. Begitulah Saidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itulah saya nak sebutkan macam mana Saidina Umar ni, orang bawa berita kepada dia, satu berita gembira. Apa beritanya? Iaitulah negeri Iraq jatuh ke tangan Islam. Sebahagian besarnya negeri Iraq telah jatuh ke tangan Islam. Tentera-tentera yang berjihad telah berjaya menundukkan Iraq. Iraq ni, masa dulu Iraq ni bukan Iraq learning. Iraq dulunya adalah di bawah pengaruh Majusi, pengaruh orang panggil apa tu, pengaruh Majusi lah, agama menyembah api. Negeri Iraq telah jatuh ke Islam. Negeri Iraq, orang panggil negeri Parsi telah jatuh ke Islam. Lalu Saidina Umar ni tengok, kalau kita nocak dah macam orang convocation nocak, habis topi-topi cabut. Bapa suka sangat dapat ijazah, betul, kita ucap tahniah. Tapi nak cerita Saidina Umar ni ke mana?
Bila sebut perkara tu, dia terbit daripada mulut dia. Dia terbit kata apa? Dia kata, "Lau anna al-baghlata in salahat bil iraqi la khasyitu an us'al yaumal qiyamah." Kalau sekiranya ada seekor keldai, dia tergelincir di tanah, di mana-mana kawasan di Iraq sana, aku bimbang aku ditanya pada hari kiamat oleh Allah, apa dah buat jalan balik? Aku bimbang pada hari kiamat bila-bila Tuhan tanya aku. Kalau seekor keldai ni hok bodoh kelia, orang kata dah. Binatang hok bodoh kelia, kata ni nisbah pada orang Arabnya, kita gak bodoh macam lembu. Dia bodoh macam keldai dah. Nah, begitulah kahimah. Hok ni barlah ni peranakan keldai. Kalau seekor barlah tu, seekor keldai tu tergelincir, gelecoh. Lepas tu jatuh. Aku bimbang Tuhan tanya aku, sebab apa dak buat? Apa jatuh ni? Macam mana jalan? Mana jalan ni? Jalan doktor jalan ke mana ni? Aku bimbang tengok siapa pekat tu. Orang kata betapalah amanahnya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu kepada pemerintahan Islam. Itulah orang panggil keadilan. Dan apabila dia hampir kepada kematian, dia wasiatkan separuh daripada harta dia sebelum bagi saka tu, separuh pulang balik kepada Baitul Mal. Takut salah. Separuh daripada harta dia tu pulang balik kepada Baitul Mal. Takut salah ambil. Sesen, 2 sen, 3 sen kita tak tahu. Ambil separuh tu, pulang dulu kepada Baitul Mal. Takut salah. Hak lebih tu barulah nak beri saka, nak apa pun. Tak kata-kata. Itulah sifat yang ada pada Sayyidina Umar. Tak kaya dia. Dengan kepimpinan dia tak pernah kaya. Dengan kepimpinan dia tak pernah bergaya. Tak pernah bergaya, tak pernah kaya. Tak pernah dia menyeleweng. Inilah yang berlaku. Dia ambil pula harta dia, letak pula Baitul Mal. Takut-takut terambil. Itulah keadilan yang ada pada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua. Tiba-tiba pada satu hari, selepas daripada 10 tahun dia memerintah, tiba-tiba satu subuh tu, satu subuh tu, dia semayang subuh. Semua cerita ni saya dah cerita dah dulu-dulu. Ulah kaji je, ulah tayang je ni. Dia semayang subuh. Semayang subuh zaman dulu tak ada speaker. Tok imam baca guna-guna hak belakang tu setakat dia dengar lah. Bukan boleh dengar belaka. Maka semayang subuh. Dia semayang subuh. Dia baca surah Al-Fatihah. Kemudian baca surah Yusuf. Baca surah Yusuf. Pas pada baca surah Fatihah. Pas pada baca surah Yusuf tengah-tengah tu berhenti. Hak belakang dia tak tahu, berhenti, dia bunyi macam tak ada dah suara Sayyidina Umar. Nak kata rokok, dah rokok. Nak kata benda apa dia berhenti ni? Mesti ada sebab. Speaker tak ada. Speaker tak ada zaman dulu. Dah nak buat guna. Zaman bukan zaman moden ke. Sekarang ada speaker dah. Dah kata senang dah gitu. Jadi rupa-rupanya dia kena tikam. Dia kena tikam oleh seorang lelaki. Nama dia Fairuz Abu Lu'lu'ah, nama dia. Orang lelaki tadi Fairuz Abu Lu'lu'ah. Dia ni orang Majusi. Dia tak puas hatilah kepada Sayyidina Umar tentang beberapa perkara. Dan dia masuk dalam sah orang Islam, duduk depan pula. Yelah, semayang subuh zaman dulu, lapu dia tak sama zaman subuh, semayang subuh dengan lapu gini. Cang dak kitanya. Orang ni masuk sah depan, sah belakang, kita tak tahu. Sebab tu orang kata orang munafik, dia tak pergi semayang subuh berjemaah dengan isyak. Sebab waktu tu waktu gelap, orang tak tahu. Bila orang tak tahu, dia kata tak apa, kita tak pergi. Orang munafik zaman Nabi. Dia payuh sangat semayang subuh dengan semayang isyak. Sebab semayang tu gelap. Bila gelap, kita tak pergi pun orang tak nampak. Kita pergi pun orang tak nampak. Baik sorgi. Dia orang munafik. Tu kerja orang munafik. Jadi, Abu Fairuz ni dia pergi Jember. Lepas pada Sayyidina Umar mayang, dia pergi tikam Sayyidina Umar dengan 3 tikaman dengan khanjar. Khanjar ni pisah hok gayok, pisah dapur pagi hok gitu. Ya, dia macam sabit gitulah. Sekali tikam, waktu beg mula tu habis, putu-putu habis orang. Dak kita kata dah. Kalau keris tu seterik, dia tak seterik ni. Dia seterik keris tu dia begitu. Lidak ni sekali waktu beg tu habislah, putu habis orang-orang perut. Dak kita kata dah. 3 kali tikam. Pas pada tu Sayyidina Umar, lepas pada kena tikam dia jatuh. Sempat lagi dia minta Sayyidina Abdul Rahman bin Auf supaya ganti dia jadi tok imam. Maka Abdul Rahman bin Auf ganti dah jadi tok imam. Sayyidina Umar dalam keadaan sakit itulah. Lama-lama dia pesang. Lepas pada tu Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dah jadi tok imam, dia baca surah yang paling pendek sekali. Dah orang sakit bergelepah.
Sayyidina Umar kena tikar, takkan nak baca surah panjang pula. Lalu dia baca rakaat yang pertama, dia baca surah, selepas pada Fatihah dia baca surah Wal Asri. Rakaat kedua dia baca Inna A'tainakal Kautsar selepas daripada baca Fatihah. Pas pada tu tengok-tengok Sayyidina Umar dah pesang dah. Tak wafat lagi, tak mati lagi. Orang bawa ke rumah. Bila orang bawa ke rumah, pesang-pesang tadi, tak dia jaga. Jaga daripada pesang. Mula-mula sekali jaga pada pesang tu kenapa? As-salat, aku tak bayang jadi, tak habis game bayang. Semayang subuh tadi terputus. Jadi aku tak bayang lagi ni. Semayang lalu Allahu Akbar. Itulah sebahagian ulama mengatakan bahawa kalau orang pesang dia macam tidur, tak batal semayang. Kalau dia pesang. Ni mazhab kita tak ni, bukan mazhab kita. Dalam kitab Subul Salam ada sebut satu pandangan disebutkan oleh Imam San'ani mengatakan orang yang pesang, orang yang tertidur, kalau dia tertidur tak batal semayang. Tak batal semayang. Guana-guana keadaan pun tak batal semayang. Dah ada darah-darah, tak batal juga semayang. Berdasarkan kepada sebahagian pada ulama, iaitu mazhab Maliki. Mazhab Maliki ada disebutkan dalam kitab Hasyah Dusuqi mengatakan bahawa kalau ada darah apa semua dekat tubuh kita ni, kalau kita semayang sah lagi semayang. Sah lagi semayang. Antara dalil dia ambil dalil tadilah. Dalil Sayyidina Umar tadi berdarah penuh ni dah. Semayang lagi. Allahu Akbar. Begitu. Nak ceritanya, okeylah apa dak tu pekoh tu biarlah pekohnya. Tak. Saya nak ceritakan macam mana Sayyidina Umar bila kena tikam jaga daripada pesang tu, semayang dulu, ingat semayang. Itulah bisanya sahabat-sahabat Nabi, ingat Tuhan dulu. Setengah-setengah orang sakit jantung, bawa pergi hospital pesang dah. Jaga-jaga dia sakit jantung, dia dia rebah dekat padang gok. Dah. Setengah-setengah ni cerita betul kan. Lepas tu dia pesang. Pesang awak pergi hospital, jaga-jaga daripada pesang dia mula-mula tanya bab goh dulu. Goh mana tak tahu hamba mai goh mana. Kamu ni tanya lubang warna tak tahu hamba dak reti dah. Goh dak reti macam hoki goh ni dak kata dah. Gitu. Dia tanya goh dulu. Allah, ada orang gitu dah. Tapi Sayyidina Umar ni tabiat dia adalah agama. Akidah dia adalah kuat agama. Jadi sebab tu mula-mula sekali dia tanya semayang dia dulu. Semayang ni aku tak membayang lagi. Semayang, Allahu Akbar. Itulah. Lalu Sayyidina Umar dalam keadaan sakit tu, orang tanya nak berobat ke? Ya, nak berobat. Tu sunnah berobat tu. Dalam keadaan tikam nak berobat. Lalu orang bawa obat. Orang bawa tukang ni, pakar perubatan. Orang panggil doktor ala ni. Dulu dia panggil tabib. Iaitu tabib pada masa tu, pakar perubatan masa tu ada seorang lelaki. Nama dia Haris bin Kaldah Al-Thaqafi. Tu nama dia. Haris bin Kaldah Al-Thaqafi ataupun Haris bin Abi Kaldah Al-Thaqafi. Dia ni bukan orang Islam, dia orang Kristian. Tapi dia pakar perubatan. Dan dia tak pernah lawan Islam. Dia tak pernah kata pada Islam. Dia tak pernah khianat pada Islam. Dia warga negara Islam yang sangat baik. Walaupun dia orang kafir. Ni. Inilah contoh macam mana walak orang yang bukan Islam terhadap pemerintahan Islam. Dia tak kacau orang Islam. Dia tak kacau undang-undang Islam. Dia tak buat rosak pemikiran orang Islam. Dia tak rebut benda-benda hak yang tak sepatutnya. Awak jadi rakyat, awak buatlah apa-apa hak yang diberi kepada Islam, kepada orang yang bukan Islam. Haris Kaldah ni, dia tak kacau orang, dia bukan Islam. Sebab tu nak terkatakan bahawa dalam Islam ada kafir zimmi orang panggil. Kafir zimmi ni orang kafir yang duduk dalam negara Islam. Dia tak ganggu pemerintahan Islam. Dia tak terganggu ketuanan Islam. Dia dapat hak sama dengan orang Islam. Nak pergi mana? Bebas. Nak beli kereta. Nak buat rumah. Nak buat kebun. Nak buat apa? Nak niaga. Kau pandai awak. Selagi mana tidak menyanggah siyadatul ummah. Kepimpinan ummah. Dan selagi mana tidak mengganggu ketuanan Islam. Kalau ganggu ketuanan Islam, awak bukan zimmi dah. Ngari ni dah. Kiyah dia. Dok kita kata dah. Macam manalah orang kafir ni dah. Bekeng-bekeng belaka dak itu kata. Inilah saya nak sebutkan. Nak sebutkan kepada saudara macam mana. Walaupun dia ni bukan Islam, tapi dia doktor perubatan pakar. Sayyidina Umar berobat dengan dia. Boleh berobat, tak salah. Orang kafir boleh berobat. Lalu dia kata pada Sayyidina Umar, innaka mayyitum ba'da salas. Kamu akan mati selepas pada 3 hari. Ada katanya, lepas pada 3 hari mati lah. Tengok. Daripada situlah kita dapat pelajaran. Seorang doktor, apabila dia tengok dari segi ilmu perubatan, dia tengok orang ni tak lama hidup, dia boleh kata, dia boleh buat orang ni mati lepas pada 4 hari. Hidup dia, doktor kata
4 bulan je, 3 bulan je. Salah tak bercanggah tak dengan Islam? Tak bercanggah. Itu berdasarkan kepada hukum adat, hukum pelajaran, hukum sains, tak apa. Tapi jangan letak dalam hati. Mati tetap mati juga. Tak boleh, itu kuasa Allah. Kena letak dalam kepala. Segala-galanya daripada Allah, mati pun daripada Allah. Walaupun dari segi ilmu perubatan kata mati pas pada 3 bulan ke 2 bulan. Tapi Allah Ta'ala kata umur dia 70 tahun, 70 tahun macam. Tak? Tetapi dari segi hukum, orang bercakap berdasarkan kepada hukum adat, hukum ilmu, hukum perubatan. Maka bercakap tu tidak bercanggah dengan Islam. Selagi mana tidak i'tiqad bahawa mesti mati. Mesti hak doktor kata tu mesti betul punya. Tak boleh lah. Mesti terjadi. Macam doktor pula Tuhan. Tak boleh lah gitu. Dalam kepala kita, dalam otak kita, dalam pemikiran kita lah segala-galanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari segi hukum dunia, hukum perubatan, hukum adat, hukum pelajaran boleh cakap, tak ada masalah. Macam kita kata saya makan nasi kenyang saya. Gitulah. Sedangkan kenyang tu bukan sebab nasi, sebab Allah beri kenyang. Gitulah. Sambil bayangan dia begitu. Maka Haris bin Kaldah ni dia kata gitu sebab apa? Ada riwayat kata dia kata gitu sebabnya ialah kerana dia teh. Dia pakar. Dia beri minum air kepada Sayyidina Umar. Air putih, air biasa. Tubik-tubik air putih go. Capur darah tu lah kira lah. Tubik-tubik air gitu go. Dia beri minum susu. Tubik-tubik susu go. Makna dia luh dah. Makna kita kata rosak dah sistem perhadaman dalam perut. Maka bila rosak, orang ni akan mati. Kaedah pelajaran pada masa itu. Itu yang dia kata gitu tu. Lalu Sayyidina Umar jawab guna. Dia kata sadaqta, betul mu cakap. Fa in qulta ghaira dzalik kadzibta. Kalau mu kata lain daripada tu, mu penipu. Mu cakap tu betul dah. Tu. Dalam keadaan begitu, sahabat-sahabat Nabi mintalah kepastian daripada Sayyidina Umar. Siapalah yang akan memimpin negara ni lepas pada mu? Kalau berlaku apa-apa, kalau kematian, siapalah yang akan memimpin negara? Sebab ini kepimpinan penting. Nak jaga perpaduan ummah, nak jaga ketuanan Islam, nak jaga pelaksanaan syariat, nak jaga jihad fi sabilillah, nak jaga kebajikan orang Islam. Siapa layak? Lalu Sayyidina Umar jawab, ada orang layak tapi mati yo. Ada orang mati yo. 2 orang layak. Iaitulah yang pertamanya, laukana Salimun maula Abi Huzaifah hayyan lawalaituhu. Kalau sekiranya ada seorang lelaki nama dia Salim. Salim ada sungguh lah. Seorang Salim. Salim ni sahabat Nabi lah. Dia masih hidup lagi. Kalau dia hidup lagi, aku akan lantik dia jadi khalifah. Sebab apa? Li'anni sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna saliman yuhibbullaha wa rasulah. Salim ni sangat sayang kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Tuhan tanya di akhirat, kalau Salim hidup, aku akan latih dia jadi khalifah pada aku. Kalau Tuhan tanya aku sebab apa? Aku dengar Nabi kata dia sayang pada Allah dan Rasul. Orang sayang pada Allah dan Rasul ni layak jadi pemimpin. Hak lain, tengok dulu. Tengok hak tu dia paling layak. Asasnya sayang pada Allah, sayang pada Rasul. Bukan sayang saja, sayang pada syariat Allah. Sayang kepada hukum hakam Allah. Sayang kepada undang-undang Allah. Sayang kepada Al-Quran. Sayang pada agama. Itu maksud dia. Kalau sayang pada Allah dan Rasulnya, tengok-tengok judi buat benda apa tu, tak jadi benda. Sayang pada Allah dan Rasulnya, undang-undang Islam tak sesuai, tu benda apa? Tu bukan sayang pada Allah dan Rasul. Tu tak kena-kena tu. Tu tak kena-kena. Dia ni yang saya nak sebut kan, macam mana dia sebut tu. Aku ada hujah, tapi Salim mati dah. Nak latih gua, tak boleh latih dah mati. Lalu dia kata ada seorang lagi, oleh kerana masa baik sikit sangat ni. Saya sebut seorang dah kata. Lalu dikatakan bahawa orang tanya Sayyidina Umar, dah sekarang ni guan ni. Sekarang ni guan ni siapakah layak? Lalu dia pun kata, yang layaknya ialah ada 6 orang. Yang mana 6 orang ni adalah saki-baki daripada orang yang diredai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah 6 orang ni adalah orang yang Nabi sebut sebagai ahli syurga. 6 orang ni. Aku calonkan 6 orang ni. Siapa 6 orang? Iaitulah Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Zubair bin Awam, dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni 6 orang. Bila saya cek, saya tengok ada 7 orang. Masa tu ada 7 orang lagi hak hidup. Hak hidup masa tu ada 7 orang. Macam mana pula jadi 6 orang? 10 orang dijamin masuk syurga kan 10 orang dah.
Disebut 6 orang calon, sedangkan ada 7 orang. Ada seorang lagi nama Zaid bin Sa'id bin Zaid bin Naufal. Sa'id bin Zaid. Orang ni adalah orang yang diberitakan oleh Allah di antara 10 orang yang dijamin masuk syurga. Saidina Umar tak letak dia sebagai calon. Sebab apa? Sebab dia sepupu Saidina Umar. Sepupu Saidina Umar. Dia tak ambuh waris-waris dia tak ambuh. Dia calonkan waris-waris dia diri ambuh. Sepupu pun waris-waris lagi. Tak kita kata dia. Tak ambuh. Kan dia jadi benda lain tau. Dia jadi lain. Sayang pada keluarga lebih daripada sayang pada ummah. Aku tak bercalon dia dah. Orang tanya dia, "Bapa tak calon anak sendiri?" Nama Abdullah bin Umar. Tak boleh. Biarlah kalulah aku salah. Aku seorang dah tanggung pada hari akhirat. Aku tak ambuh anak-anak aku. Itulah kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi saya berhenti setakat tu, panjang cerita dia. Panjang. Sebabnya isa. Tak kita kata dah. Macam mana pelantikan tu, 6 orang tu, macam mana cara dia? Cara dia macam mana? Akan datanglah pula. Kalau saya ingat saya sebutlah. Kalau saya ingat tajuk lain pula. Nak kata gua ni. Setakat tu ialah apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik daripada saya, dan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma tub alaina, Allahumma waffiqna, Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu akbar.